الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Barisan bertakbiran Masjid Mujahidin, Tuan Imam dan Bilal, para asatidzah, guru-guru, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Demi sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu yang terasa berat olehnya akan penderitaan kamu dan sangat menginginkan kebaikan untuk kamu, dan dia terhadap orang mukmin itu sangatlah berlemah lembut dan pengasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini, mungkin tajuk ini jarang dibincangkan orang barangkali, tapi diperkatakan banyak dalam kuliah, wallahu a'lam. Itulah mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah perbincangan yang akan saya cuba dengan kudrat kelemahan yang ada pada saya ini, sebahagian besarnya saya saringkan daripada kitab Fathul Bari wa Syarh Sahih Al-Bukhari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitulah dalam kitab At-Ta'dir bab man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Baik, sebelum kita masuk kepada perbincangan langsung pada tajuk yang disebutkan tadi, apa itu mimpi? Apa itu mimpi? Mimpi itu dalam bahasa Arab disebut dengan perkataan ar-ru'ya. Ar-ru'ya itu kalau diterjemahkan maknanya melihat. Tetapi penglihatan itu lebih kepada penglihatan kepada mata yang maknawi, ataupun kita katakan penglihatan dengan mata hati. Satu lagi penglihatan disebutkan juga dengan perkataan ar-ru'yah. Ar-ru'yah itu penglihatan tetapi lebih digunakan kepada penglihatan mata kasar. Karena itulah bila kita tengok anak bulan kita panggil ru'yah, ru'yatul hilal, melihat anak bulan karena kita melihat dengan mata kasar. Manakala kebiasaan yang digunakan untuk mata hati itu dipanggil ar-ru'yah, melihat dengan mata hati. Dan mimpi juga digunakan dengan perkataan ar-ru'yah, bermakna semasa seseorang itu bermimpi dia melihat apa yang dilihat itu terakam dalam mindanya. Maka penglihatan itu ialah dengan penglihatan mata hati. Mimpi ini ada terbahagi kepada tiga sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ru'ya salasatun minha bushra min Allah Ta'ala wa minha tahzin min asy-syaitan
wa minha ma yuhaddisu rajulu nafsahu. Mimpi itu ada 3 jenis. Satu, hasil daripada ataupun berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya lagi berpunca daripada duka cita yang ditimbulkan oleh syaitan. Antaranya lagi yang ketiga, iaitulah apa yang dibicarakan oleh seseorang dalam dirinya. Maknanya satu, mimpi daripada Allah SWT itu dipanggil sebagai ru'yatun salihatun atau ru'yatun sadiqah, mimpi yang baik atau mimpi yang benar. Dan satu lagi, tahzin minasyaitan. Syaitan itu dia memang kerja dia menjanjikan yang buruk, menjanjikan kedukaan dan menjanjikan perkara yang menimbulkan putus harapan kepada hamba-hamba Allah. Maka dia akan menimbulkan perkara yang mendukacitakan. So mimpi yang mendukacitakan, mimpi yang menyeramkan, mimpi yang kita tak seronok, itu semuanya daripada tahzin minasyaitan. Yang ketiganya, kita ni di alam jaga, kita berkhayal ataupun bercita-citakan sesuatu, ataupun kita memikirkan sesuatu sehingga terbawa-bawa ke dalam tidur kita. Kita teringin nak ada rumah sendiri, teringin nak pakai kereta besar, teringin sawah sapi. Tiba-tiba malamnya mimpi dapat beli rumah, dapat beli rumah cash tu. Seronoknya kita, seronok tu lah, berpulun dengan kelengkapan rumah semua dah masuk siap, dah panggil nak memberi rumah selamat dengan semua. Tiba-tiba tersedak sesak, Allah tak ada. Maka yang itu pasal apa? Hasil kita berfikir di alam jaga kita. Mungkin siangnya kita berfikir semua, fikir-fikir semua, akhirnya terbawa-bawa. Itu 3 jenis yang Nabi beritahu. Itu tak dapat lari daripada 3 jenis itu. Yang macam daripada syaitan tu, dia pada positif saja. Syariat Islam ini datang menganjurkan kita melalui contoh perbuatan dan lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya kita berfikir positif. Syaitan suka fikir negatif. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'l. Qila ya Rasulullah wa ma al-fa'l? Qala kalimatun tayyibah. Nabi kata tak ada penyakit-penyakit, tak ada penyakit-penyakit, tak ada kesianan, dan aku suka al-fa'l. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu al-fa'l? Baginda menyebutkan, iaitulah kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang mengundang harapan, memberikan semangat. Jangan tuan-tuan konflik lah, bila terjemah lah, kita tak nak penyakit-penyakit, pakai wasjadah, pakai topik yang kita ni macam mana ni. Maka bila Nabi kata tidak ada penyakit berjangkit, tidak ada penyakit yang merebak, tidak ada penyakit yang berjangkit. Dalam riwayat yang lain sahabat pun tertanya, kita lagi tak tertanya kan, kita lagi tak tertanya. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, buat satu tamsilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, yang kira-kira maksudnya apa, fikiran tuan hamba tentang seekor unta sihat elok, kemudian dia masuk dalam kumpulan unta yang berkudis, ada penyakit kulit, kemudian unta itu pun terkena juga penyakit kulit kudis itu. Itu macam mana pula? Sedangkan tuan hamba kata tak ada penyakit berjangkit. Maka Nabi SAW jawab dengan satu jawapan yang menjelaskan apa maksudnya. Itulah jawapan aqidah. Nabi kata, faman a'dal awal, siapa yang bagi berjangkit ke unta yang pertama sekali itu, unta yang awal sekali itu.
Nabi tanya betul. Kalau kita katakan unta, satu kumpulan unta tu dia ada kudis, tiba-tiba datang unta yang sehat masuk bergaul dengan mereka, dengan unta-unta itu, kemudian terkena kudis itu juga, lalu kita katakan ni punca unta yang kudis, yang dimakan unta yang sehat ni. Maka Nabi kata, unta yang mula-mula sekali kena kudis tu, yang mula-mula kena kudis tu, siapa yang dia ambil kudis tu kat siapa? Kalau kita kata dia ambil kudis tu dekat unta lain tu lah yang mula-mula. Unta tu yang mula-mula. Maka dia boleh akhirnya tak ada mula, tak ada unta yang mula. Maka itu Nabi yang beritahu bahawasanya yang dimaksudkan ialah penyakit itu bukanlah tersebat ataupun penyakit itu bukan ilatnya. Ilat itu tidak menimbulkan kesan. Siapa menjadi tauhid juga dan menjadi tauhid di masjid ini kan. Ilat dia tidak menimbulkan kesan. Ilat itu sebab, musabab. Jadi jangan sampai ada dalam keyakinan kita nak mengelakkan sesuatu penyakit, akhirnya over sangat sampaikan penyakit itu pula dia zat penyakit itu sendirilah yang memberikan kesan dan punca kepada mereka yang sakit. Semuanya daripada Allah SWT. Mengambil hukum sebab dan akibatnya, practitionnya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, firru minal majzum firaruka minal hasad. Dalam hadis yang lain Nabi beritahu, larilah daripada orang yang dusta itu macam mana kamu lari daripada singa. Itu Nabi beritahu. Jadi ada balik maknanya kita ambil langkah protection itu Nabi sebut. Sebab itulah bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak masuk ke Syam, pada satu ketika berlaku wabak tahun di dalam wilayah Syam itu, dapat berita, lalu Sayyidina Umar putuskan dengan rombongannya kita tak jadi masuk. So bila kita tak jadi masuk, seorang sahabat besar Abu Ubaidah beritahu, tanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mu'minin, hal nafirru min qadarillah, adakah kita nak lari daripada takdir Allah? Kita mana pun kena juga kan? Kalau Allah Ta'ala takdir kena, kena. Kalau takdir tak kena, tak kena. Maka Sayyidina Umar pun macam satu keheranan sedikit, sehingga dia kata, alangkah baiknya bukan orang yang macam kamu sebut, wahai Abu Ubaidah. Kalau orang Allah berusaha Kristen tanya tu tak apa, kamu ni, dia tak kata tapi saya faham daripada maksud Sayyidina tu, kamu ni sahabat besar, takkan itu perlu tanya, takkan itu pun tak jelas lagi. Langkah baiknya kalau bukan kamu yang bertanya-tanyakan itu, wahai Abu Ubaidah, kata Sayyidina Umar. Maka kata Sayyidina Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada takdir Allah menuju kepada takdir Allah. Itu dia kata. So takdir Allah itu tak mana pun takdir Allah. Allah suruh kita usahakan ambil langkah-langkah sebab dan akibat. Maka kita ambil baik. Itu. Balik pada tadi, tahzirun minas syaitan. Syaitan itu dia, jadi saya nak kaitkan dengan hadis itu. Bila Nabi kata satu mimpi itu tahzir minas syaitan, syaitan itu dia suka bawa kita fikir yang negatif, tapi Nabi suka fikir yang positif. Sebab itu dalam hadis ada macam wa yu'jibuni al-fa'lu, aku suka al-fa'lu. Al-fa'lu apa? Iaitulah kata-kata yang baik, kata Nabi. Apa contoh Nabi? Dalam bahasa lain kita panggil tafa'ul. Tafa'ul ini kalau kita terjemahkan optimis, pandang positif. Satu lagi dipanggil tasyahum. Tasyahum dalam hadis ini disebut la adwa wa la tiyara. Wa la tiyara, tidak ada kesianan. Itu tasyahum, kesianan. Kesianan itu kita panggil pesimis lah. Sikit-sikit negatif, sikit-sikit sikit-sikit siap. Itu Nabi suka yang pandang positif. Saya ingatkan Nabi kaitkan kalau ada perkataan-perkataan individu-individu yang dikenali daripada namanya buat maksud yang baik pun Nabi ambil sebenar positif daripada nama itu. Dalam penghijrahan Nabi SAW, dalam laluan perjalanan sementara nak sampai ke Madinah itu, banyak peristiwa yang disebutkan dalam kitab sirah. Di antaranya Nabi bertemu dengan Ummu Ma'bad, tak boleh kita cerita tadi.
Di antaranya Nabi bertemu dengan seorang yang bernama Abu Buraidah. Abu Buraidah ini daripada kabilah Aslam. Daripada kabilah Aslam. Daripada Bani Sa'd. Abu Buraidah ini dia keluar dengan 70 anggota atau rombongannya. Asalnya dia dengar juga tawaran yang ditawarkan oleh orang Quraisy sama dapat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati 100 ekor unta. Tetapi bila dia terserpak dengan Nabi SAW, Nabi dapat peluang bercakap dengannya. Akhirnya dia tertarik kepada Islam. Dan Nabi bila tanya dia, apa nama kamu? Abu Buraidah. Nabi berpaling kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berhijrah bersamanya. Nabi kata, sejuk urusan kita. Pasal apa? Buraidah itu daripada perkataan barat, sejuk. Sejuk. Nabi pandang positif, optimis. Mimman antum? Nabi tanya, kamu ini daripada mana? Kabilah mana? Dia kata daripada Aslam, kabilah Aslam. Nabi paling kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, salimna, selamat. Positif. Aslam itu maknanya masuk Islam kita panggil Aslam, kan? Selamat kita. Kemudian daripada Bani mana? Daripada Bani mana kamu? Min Bani Sa'd. Daripada Bani Sa'd. Sa'd ni maksudnya salah satu dari maksudnya selain dari Sahab pun boleh kan? Salah satu maksudnya anak-anak, bila anak-anak kan? Ataupun Habuan pun boleh juga. So kalau kita terjemahkan, Nabi kata kharaja saham. Kharaja saham. Maknanya keluarlah saham itu. Kalau kita terjemahkan keluar panah, panah itu dah terlepas dan bayam dah terlepas. Ataupun kalau kita terjemah keluar habuan kita itu juga. Maknanya Nabi SAW ambil daripada kata-kata yang baik itu dan Nabi pandang secara yang positif. Dalam semasa perjanjian Hudaybiyah, orang Quraisy hantar wakil. Siapa nama wakil orang Quraisy yang nak runding dengan pihak Nabi SAW? Nabi tak boleh lagi buat umrah tahun tu, kena balik dulu tahun depan baru datang. Daripada kejauhan nampak yang datang itu mereka kenal sebab orang kampung halaman mereka juga dulu. Oh, daripada jauh nampak Suhail bin Amr yang datang itu mewakili orang yang akan berunding bagi pihak Quraisy. Nabi tengok Suhail bin Amr datang, Nabi terus kata, sahula amruna. Mudahlah urusan kita ni. Suhail itu perkataannya maksud mudah. Sahula amruna. Jadi dalam Islam, Nabi mengajarkan kita, menggalakkan kita supaya pandang yang positif. Orang-orang motivasi, para motivator pun mengajarkan itu sebab orang yang pandang positif, natijahnya positif. Karena itu, kalau pandang negatif itu sebahagian daripada fitnah ataupun gangguan oleh syaitan itu masuk kita positif, negatif ya. Tentang mimpi dan kita syaitan salah satunya tahzib min syaitan. Baik. Itu 3 jenis mimpi. Dan Nabi beritahu dalam hadis yang seterusnya, mimpi orang yang benar, mimpi yang benar itu, mimpi yang baik atau benar itu, kalau kita nak peroleh, kita kena benar luruskan diri kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, rohani dan jasmani, zahir dan batin kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Wa ru'yal muslim juz'un min 50 wa 40 juz'an min an-nubuwah. Wa ru'ya salasatun. Fa ru'yatus salihah bushra min Allah. ورؤيا تحذير من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. Orang yang paling benar mimpinya di kalangan kami ialah orang yang paling benar tutur katanya. Sebab itu jangan biasa-biasakan berbohong, jangan biasa-biasakan berdusta. Orang yang berbohong, berdusta itu makanannya susahlah mimpinya itu nak benar. Dan Nabi kata begitu. Nabi kata paling benar mimpi di
kalangan kamu orang yang paling cakap benar. Orang yang paling cakap benar. Sehingga kan cakap benar ini kalau orang yang dia wara, dia sangat menjaga dari sudut agamanya, kadang-kadang terpaksa berbohong sekalipun, dia tetap alih tak bohong juga. Kalau pun terpaksa, mungkin saya sudah ceritakan kan, sebahagian daripada ulama di zaman Abbasiyah ketika pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ketika benar berlakunya fitnah khalqul Quran, fitnah kemakhlukkan Al-Quran, lalu dipaksa oleh khalifah pada masa itu kena kata Quran ni makhluk. So bila kita kata Quran ni makhluk, lalu siapa di kalangan ulama yang tak mengaku bahawa Quran itu makhluk, maka mereka diambil tindakan sama ada dipenjarakan atau disiksa dan sebagainya. Maka sebagian dari ulama, sebenarnya saya tak berani nak sebut ada menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, cuma saya terlupa rujukan, saya tak boleh confirm Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saya katakan sebagian dari ulama. Sebagian dari ulama menyebutkan begini, dia kata Injil, Taurat, Zabur, Injil, Quran, empat ni makhluk juga. Maka bila dia kata begitu, berarti dia nak menjaga, tak mau nak cakap bohong, tak mau nak cakap bohong. Tapi pada masa sama nak selamatkan juga keselamatan diri dia. So bila dia kata begitu, maka selamat dia. Orang suruh dia kata Quran makhluk dia, bukan sekadar Quran dia kata. Taurat, Zabur, Taurat, Zabur, Injil, Quran, apa ni makhluk? Jadi dia buat tauriah. Tauriahnya menyelindungkan maksud sebenar di sebalik satu kata-kata yang dipahami oleh orang lain dengan maksud yang lain. Dia maksudkan bukannya kitab Allah itu, wahyu Allah itu bukannya makhluk, yang dimaksudkan empat jarinya ini adalah makhluk. Itu kalau orang warak dia cari jalan juga lah. Jadi supaya tidak bercakap, supaya benar kita di alam nyata, di alam jaga dan di alam mimpi pun benar kita. Maka mimpi itu sebahagian daripada 45 juzuk kenabian. Dalam riwayat lain menyebutkan 46. Saya tak uraikan itu sebab panjang kan, 46, 45 tu. Maka mimpi yang benar itu kabaran gembira daripada Allah. Ini pun riwayat ini ulang yang tadi balik. Duka cita yang ditimbulkan oleh syaitan dan bicara hati seseorang dan dirinya. Maka kata Nabi seterusnya, fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli. Siapa di kalangan kamu yang melihat apa yang tidak disenanginya, mimpi yang buruk yang tidak disenanginya, maka kata Nabi, falyakum, bangunlah, falyusalli, bangun sembahyang. Pergi bangun Nabi itu sembahyang rakaat, sembahyang tahajud. Kemudian wala yuhaddisu biha an-nas. Nabi kata jangan cerita ke orang. Jangan cerita ke orang. Dalam riwayat ini menyebutkan ada syaitan la yadhur. Kama qala Rasulullah SAW, kerana syaitan tak boleh memudaratkan. So kalau kita mimpi yang menakutkan, yang buruk sekalipun, jangan kita cerita ke orang. Dalam hadis yang lain, surah Arab datang beritahu kepada Nabi SAW, inni halabtu anna ra'si quti'a fa ana attabi'uhu fazajarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala la tukhbir bi talahumi syaitani bika fil manami. Riwayat Muslim. Wahai Rasulullah, saya bermimpi bahwasanya kepala saya dipenggal. Kepala saya dipenggal. Kemudian kepala saya tergolek, saya pun berlari ikut kepala saya itu. Nabi kata kepada dia, tak selalu cerita mimpi yang macam itu. Nabi kata, jangan kamu ceritakan permainan syaitan yang dimainkan dalam tidur kamu. Tapi cerita, mimpi-mimpi yang menakutkan, menyeramkan, tidak menyenangkan itu kita sudah habis bangun dia itu tutup buku terus habis. Maka syaitan tidak dapat memudaratkan. Baik. Kemudian kita tengok kepada seterusnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 64, di hujungnya menyebutkan lahul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka, ala, ayat yang awalnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun
alladzina amanu wa kanu yattaqun, ayat 62 sampai 64. Para awliya Allah itu, mereka itu tidak ada ketakutan dan kebimbangan kepada mereka. Siapakah para awliya Allah itu? Yaitulah mereka yang beriman dan bertakwa. Allah Ta'ala sebut. Maka untuk mereka itu lahumul busyra, untuk mereka itu ada berita gembira fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dalam kehidupan dunia ini dah ada berita gembira untuk mereka, dan di akhirat apatah lagi para awliya, para kekasih Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan disahihkannya, orang tanya kepada Nabi, apa maksud ayat ni, berita gembira di dunia? Berita gembira di dunia ni apa maksud? Maka Nabi SAW beritahu yang maksudnya. Nabi kata kepada orang bertanya tu, engkau telah bertanyakan kepadaku sesuatu yang tak pernah ditanyakan oleh seorang pun daripada umatku sebelum kamu telah mampus tanya apa kan? Yang pertama tanya. Maka Nabi jawab, itulah mimpi yang pernah dilihat oleh seseorang atau diperlihatkan melalui orang lain untuknya. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Mimpi yang benar itu tak semestinya kita sendiri yang bermimpi sebagai berita gembira untuk kita. Tapi kadang-kadang berita gembira itu untuk kita, tapi orang lain yang mimpi. Orang lain mimpi tentang kita, tentang tuan-tuan. Dan ada berita gembira untuk tuan-tuan. Saya bermimpi jumpa salah seorang daripada tuan-tuan. Saya tengok pakai baju putih, senyum, berseri, elok kan. Baiklah, sebab kalau suasana dalam mimpi itu menimbulkan gembira kita, itu tanda busyra kan. Maka itu bertanda maksudnya orang yang kita lihat itu orang yang baik, orang baik. Tetapi orang itu pun tak mimpi pun, kita yang mimpi. Kita mimpi tentangnya. Baik. Seterusnya, dalam alam mimpi kita beritahu tadi, iaitulah mimpi itu ialah ru'ya. Ru'ya itu ialah melihat dengan mata hati. So bagaimana maksud melihat dengan mata hati ini? Jadi kita kena tengok juga kepada perbincangan ulama tasawuf, di antaranya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia sebut begini. Imam Al-Ghazali kata, kama annal mirha la tankashifu fiha suratu li khamsati umurin ahaduha nuqsan suratiha ka jawharil hadid qabla an yudawwara wa yashakkala wa yasqala. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, kalau cermin dia tidak dapat memantulkan image atau objek yang ada di hadapannya, tidak dapat dimantulkan dilihat dalam cermin itu kerana ada 5 sebab. Ada 5 sebab. Satu, nuqsan suratiha. Zat diri rupa bentuk cermin itu sendiri pun dah ada problem. Bentuk cermin itu dah ada problem. Seperti mana kau jawharil hadid, seperti mana material hadid, material besi. Kadang-kadang ada cermin yang dibuat dari besi pun ada. Tapi setelah mana dicanai, dikilat sampai kilat akhirnya. Tapi kalau sebelum dicanai, dikilat itu, maka materialnya ada, tapi dia tak dapat memantulkan objek. So masalah dia, problem dia itu ialah problem kepada diri cermin itu sendiri. Diri cermin itu sendiri. Kemudian yang kedua, problem cermin itu li khasatihi wa sadrihi wa quduratihi wa in kana tamma syakl. Disebabkan cermin itu dah elok dah, berkilat elok dah kan, beli di kita itu elok dah kan, tapi dah lama simpan, lama-lama habuk lah, kotor lah, karat lah, macam-macam kotoran kena pada cermin itu, maka dia fungsi dia pun cacat. Tak dapat nak bantul image, ataupun kalau dia bantulkan image pun image yang tak sempurna. Yang ketiga, likaulihi ma'dulan bihi an jihati surati ila ghairiha. Cermin ada tapi tanda ke lain, hanya akan ke arah lain. Nak tengok muka kita, cermin tengok sana, nak dapat nak tengok kan? Cermin itu tidak dihalangkan ke arah objek yang nak dibantulkan image-nya. Warabi' lihjabin mursalin bainal bir'ani was surah.
Yang keempat, faktor cermin itu cacat kerana apa? Kerana ada dinding di tengah-tengah, ada penghalang tengah-tengah. Cermin di depan kita ada, tiba-tiba ada satu tirai itu memisahkan antara kita dengan cermin itu, maka tak boleh juga memantulkan objek. Wal khamis lil jahli bil jihah allati fiha surah al matlubah, yang kelimanya kerana tak tahu pun arah manakah kita nak tengok imej yang kita nak pantulkan kepada cermin itu. Okay. Kita nak tengok kepada cermin itu, tapi benda tu yang kita nak tengok tu duduk tak mana tak tahu. Maka ini juga faktor-faktor yang mencacatkan fungsi cermin itu. Mengapa saya sebut tentang ni? Nanti sampai lagi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kerja, tak apa. Kalau tuan ada kerja, boleh tak apa, tak ada salah atau boleh teruskan kerja sebab saya kata. Saya ni bukan saya cakap. Saya bukan cakap yang kepada saya sebab saya tak ada ilmu, tuan. Saya ada nota depan saya. Saya buat nota depan saya ni, so saya baca aja lah. Ilmu tak ada. Ilmu dalam buku bukan dalam surah. Kan? Ilmu itu dalam kitab lah. Tak dalam hati tak banyak. Baik. Jadi oleh kerana bila saya menonton tu, bagaimana dia cakap? Bila banyak orang cakap, takut terbanyak masalah. Tapi insyaAllah tak lebih daripada betul Tuhan lah. Ya, insyaAllah. Maknanya kalau sampai betul Tuhan tu, kita semua Tuhan doakan, insyaAllah mudah-mudahan dapat juga fadilah haji umrah tu. Walaupun kita tak zikir Allah, tapi kita duduk dalam majlis zikir yang sebagian ulama mengatakan termasuk juga, insyaAllah. Baik, saya beritahu tu, Imam Ghazali nak beritahu si cermin. Imam Ghazali beritahu itu nak beritahu tentang cerminan hati. Cerminan hati pun begitu. Hati kita ni bila kita berru'yah itu adalah melihat dengan mata hati. So bila melihat dengan mata hati, maka hati kita itu dia memantulkan objek apa yang dapat masuk kepadanya. Dia mantulkan daripada mana? Dia mantulkan daripada Lauh Mahfuz. Apa rekod-rekod kadang-kadang Allah izinkan masuk ke dalam hati kita, ataupun ilham yang dicampakkan dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT masuk ke dalam cerminan hati kita. So kadang-kadang masuk dah betul dah, hati kita tu tala betul dah kepada sumber berita nak sampai tu, tapi problem pada cermin di hati kita tu, problem pada cermin. Rupanya cermin hati kita itu ada karat, ada kotor, ada debu yang banyak, ataupun langsung tak kilat langsung pun, memang tak boleh betul pun, itu problem dia. Baik, nanti saya kaitkan insyaAllah. Kita terus masuk. Ini baru nak masuk tajuk kita. Ini baru masuk tajuk kita, mimpi Rasulullah SAW. Baik, dalam hadis Nabi banyak riwayat dan dalam berbagai lafaz. Saya baca berbagai lafaz mengenai mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam satu lafaz, riwayat Imam Ahmad Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Siapa bermimpi melihatku, sungguh dia telah melihat aku, kerana syaitan tidak dapat menyerupai aku. Lafaz yang lain pula, man ra'ani faqad ra'al haqq fa inna syaitan la yatakawwanuni. Siapa yang melihat aku, memang dia lihat yang benar. Sebagai ulama tafsirkan, ra'al haqq melihat kebenaran itu adalah melihat mimpi yang benar. Fa inna syaitan la yatakawwanuni. Tadi la yatamassalu bi, la yatakawwanuni, tidak boleh merasakan dalam keadaan aku. Terjemah tempat yang tahu lah kan, terjemah yang ini terjemah lebih kawan lah. Prof Tuan Nadir. Tuan Nadir dia bicara bahasa Arab kan. Saya segan kan orang itu wajib bagi kita. Jadi lebih kurang terjemah lebih kurang itulah dalam keadaan aku. Tapi yang tadi nak memisalkan seperti misalkan la yatamassalu bi, kan. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain pula, lafaz yang lain pula menyebutkan fa inna syaitan la yatazayya bi. Syaitan tidak dapat memakai menjelma dengan rupa aku. Tidak dapat tiru fashion keadaan gaya aku lah. Lebih kurang itulah, kan. Kemudian seterusnya lafaz lain lagi Nabi sebut, man ra'ani fa inni anahu. Siapa melihat aku dalam tidur, aku lah tu. Kata Nabi, aku lah tu. Fa innahu laisa li syaitan ay yatamassalu bi.
sesungguhnya tak ada ruang untuk syaitan nak menyambar atau nak menyerupai aku. Kemudian man ra'ani, lafaz lain lagi. Ini riwayat Tirmizi, ini riwayat saya sebut banyak lagi masalahnya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa melihat aku dalam tidur, sungguhlah dia melihat aku. Sungguhlah dia melihat aku. Innahu la yanbaghi lisyaitani an yatamassala bi fi surati. Sesungguhnya tidak wajar, tidak selayaknya bagi syaitan untuk menyerupai dalam Nabi surati rupa aku. Dalam riwayat lain lagi, dalam lafaz lain pula, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatakhayyalu bi. Siapa melihat aku dalam tidur, sungguhlah dia melihat aku, kerana syaitan tak boleh timbulkan khayalan tentang aku. Tu dia punya banyak lafaz-lafaz yang Nabi beritahu. Cukuplah kita katakan itu syarawi, tetapi ini daripada jalur periwayatan yang berbeza-beza. Kan? Maknanya sebahagian ulama mengatakan bila Nabi sebut begitu dan dengan lafaz yang berbagai itu, nak takkid, nak beritahu sungguhlah. Kan begitu. Siapa melihat aku dalam mimpi itu, sungguhlah macam-macam lafaz Nabi guna. La yatamassalu bi, la yatakhayyalu bi, la yanbaghi syaitan an yatamassala fi surati, la yatazayya bi. Macam-macam yang digunakan lafaz itu. Nak beritahu kita la yatakawwaluni, kan? Macam-macam lafaz yang beritahu nak beritahu kita sungguhnya mimpi melihat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bila seorang tu bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia tahu kita dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Firasat saya lah, kan? Firasat saya, ini firasat bukan betul kan? Dalam amal-amal tuan-tuan ni kemungkinan ada yang pernah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu firasat ataupun gerak hati saya akan terus-terusan di kalangan tuan-tuan dan puan-puan. Saya kalau saya tak ada di masjid saya ada bincang macam ni. Lepas tu satu di satu tempat dia minta saya, dia orang yang pergi tajuk, dia orang pergi tajuk bukan saya, dia pergi tajuk ni Ustaz. Tak apalah. Dan ada satu tempat sudah ada dia cerita tentang maknanya ada pengalaman orang yang akan mereka akan beritahu. Jadi kalau begitu, kalau kemungkinan di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang pernah ditakdirkan Allah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan sampai sekarang pun dia mimpi Rasulullah, tapi dia pun sendiri confused, kan? Dia confused. Macam mana? Tak ada cakap apa dia, kan? Maka kata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, Imam An-Nawawi menyebutkan, nak tahu kita mimpi itu bukan syarat dia ana Rasulullah, kan? Bukan syarat dia kita beritahu macam tu, bukan? Bukan syarat kita kena cakap dengan dia. Maka kata Imam An-Nawawi, wal idraku la yushtaratu fihi tahdiqul absar wala qurbul masafa wala kaunul mar'i madfunan fil ardi wala zahiran 'alayha wa innama yushtaratu kaunuhu mawjudan. Tahu dan kenal itu bukan yang disyaratkan mesti kita orang kita berubah mengamat-amati, tengok betul-betul ke? Tengok betul-betul mengamati penglihatan kita itu, bukan syarat itu. Wala qurbul masafah, bukan syarat dekat, masa-masa melihat dekat dengan kami. Tak, kita ada syarat itu. Wala kaunul mar'i madfunan fil ard, bukan syarat kata mimpi itu, kalau mimpi Rasulullah itu lihat jasad Rasulullah yang ada dalam kubur itu, bukan itu. Wala zahiran 'alaiha, bukanlah syarat kita dia mesti kena lihat tubuh Rasulullah yang di atas bumi, bukan di dalam bumi. Tak ada syarat itu. Tapi memadai untuk mengesahkan bahawasanya itu adalah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah wa inna ma yushtaratu kaunuhu mawjudan. Cukuplah ada sudah. Maknanya dalam mimpi itu orang itu dia tahu bahawasanya itu adalah Rasulullah, sama ada diberitahu kepadanya dalam mimpi itu kah, ataupun dia kenal sendiri itu Rasulullah.
Tuan-tuan, kalau kita mimpi, kita jumpa ayah kita, mak kita dalam mimpi, perlu tak dia nak beritahu mereka, aku mak kamu, aku ayah kamu? Tak, dia tak beritahu pun kita kenal kan, kita kenal. So kalau dia tak beritahu, kalau seorang bermimpi Rasulullah SAW, terdetik dalam hatinya keyakinan itu adalah Rasulullah SAW, tahulah dia itu Rasulullah SAW. Kata Imam Al-Ghazali pula, laisa ma'na qawlihi ra'ani annahu ra'a jismi wa badani, wa innamal murad annahu ra'a misalan sara dhalika al-misal halatan yatahadda biha al-ma'na alladhi fi nafsi ilaihi. Bukan maksud melihat itu bila Nabi kata man ra'ani faqad ra'ani, sampai lihat aku sungguh dan lihat aku, itu bukan makna lihat batang tubuh aku yang realnya, bukan melihat batang tubuh aku dan jisim dan batang tubuhku, tetapi dimaksudkan adalah melihat misal, contoh yang dicontohkan, lalu seperti itu adalah Rasulullah SAW. Dengan misal itulah yang ada bihal makna, dipamerkan misal itu, maka tujuan pengertian yang nak disampaikan kepada kita itu telah sampai, mesej dah sampai. Itulah mesejnya apa dia? Al-makna alladhi fi nafsi ilahi, pengertian yang ada pada diri aku itu dah sampai kepada orang itu kan. Jadi bukan makna bila melihat itu exactly itulah tubuh Rasulullah yang real hakikinya kita lihat. Kata Imam Ghazali, misal bila kita lihat kemudian kita tahu itu adalah Rasulullah SAW. Baik. Kemudian kita terus, sebelum kita tengok pandangan ulama. Ini sebagian besar ni dalam kitab Fathul Bari lah. Kalau tuan-tuan yang mungkin tahu bahasa Arab atau boleh baca kitab Arab kan? Kalau nak tengok kitab Fathul Bari itu, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu, saya punya jilid Darul Ma'rifah Berul Prof Bidu di tarikh kan. Kalau nak buat jenderal semua tak ada tarikh tobak tak ada kan. Bila dia cetak dia tahu kan. Jadi yang kitab lama dulu dah saya besar, saya punya saya kan. Jadi dia lebih kurang 4 ke 5 muka, kalau tak silap saya 4-5 muka. Kita akan ada tulisan habis-habis, banyak perbincangan tu. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bincang tentang hadis siapa yang melihat bulan mimpi itu sampai 5 muka surat lebih kurang. Saya tak ingat tempat-tempat lebih kurang. Banyak perbincangan dia. Kalau kita tengok itu pun kita cukup dah boleh faham, kalau cukup dah boleh faham insya-Allah. Dan yang pertama, di awal-awal perbincangan itu, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bagi tahu tentang pendapat ulama. Disebutkan dulu di antara pendapat ulama yang disebutkan, iaitulah Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, seorang tabi'i. Seorang daripada tabi'in besar, seorang tabi'in besar. Imam Ibn Sirin ni orang tak sempat jumpa Nabi, tapi sempat jumpa sahabat-sahabat Nabi. Sempat jumpa Anas bin Malik, sempat jumpa Abu Hurairah, sempat jumpa Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Banyak sahabat-sahabat yang dia jumpa dan dia berguru dengannya. Itulah Imam Ibn Sirin. Dan dia juga adalah pakar takbir mimpi, Imam Ibn Sirin. Di Imam Ibn Sirin dia kata, kana Muhammad yang Ibn Sirin idza qassa alaihi rajulun annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sif li alladhi ra'aitahu. Kalau ada seorang datang pada dia, begitu kita dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata sif li alladhi ra'aitahu. Coba ceritakan sifat yang macam mana kamu lihat itu. Maka fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha qala lam tara. Kalau orang tu bagi tahu dengan sifat yang dia pun tak tahu, tak ada sifat daripada Nabi, maka dia kata kamu tidak bermimpi Nabi. Itu pendapat Ibn Sirin. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Hajar lagi, saya dapati ada lagi riwayat yang menguatkannya, itulah daripada Ibn Abbas. Asim bin Kulayb dia kata kepada Ibn Abbas, qultu li Ibn Abbas ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam qala sifu li. Asim bin Kulayb dia kata dia bapaknya beritahu kepada dia berjumpa dengan Ibn Abbas, beritahu aku melihat Nabi dalam tidur. Maka Ibn Abbas tanya dia, cerita macam mana betul sifat dia?
Maka jawab bapa Ibn Asim bin Khalid, dia kata zakartu Al-Hasan Ibn Ali fasyabbahtuhu bihi. Aku pun teringat cucu Nabi Al-Hasan bin Ali dan aku begitu kita mirip macam Hasan bin Ali. Tak apa, dia bilang tengok Hasan bin Ali. Kita kalau saya mimpi, saya tanya Prof, saya mimpi Prof kata kepada saya, cuba cerita kepada saya gini. Prof main, kalau kita sama dia Prof tahu lah ciri-ciri semua. Tapi saya apa tak tengok, dia sudah Prof tak tengok, dia sudah kan. Macam zaman dia orang tak apa lah. Dia kata saya tengok macam muka Hasan ni. Maka kata Ibn Abbas, betul lah. Sebab kemudian muka dia macam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Baik. Tapi kata Ibn Hajar seterusnya, wa yu'ariduhu ma akhrajahu Ibn Abi Hasim min wajhin akhar. Ada kontradiksi pula hadis ini dengan satu riwayat yang lain pula. Tapi yang Ibn Sirin tadi, yang Ibn Abbas tadi, itu bukan qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ialah kata-kata mereka. Maka satu riwayat yang lain dinisbahkan kepada kata-kata Rasulullah. Dinisbahkan kepada kata-kata Rasulullah, iaitu riwayat daripada Ibn Abi Hasim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inni ura fi kulli surah. Siapa melihat aku dalam tidur, berarti dia melihat aku kerana aku boleh dilihat dalam setiap rupa. Tetapi komen oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dhaif. Wa fi sanadihi, kata dalam sanadnya ada seorang yang namanya Saleh Maula Tauhamah. Saleh yang seorang yang namanya Saleh, dia ni Maula Tauhamah. Maula ni macam khadam. Maula ni boleh dua maksud. Tuan pun boleh, khadam pun boleh. Ada bahasa Arab ni satu perkataan, dua maksud yang berbeza, berlawanan. Tauhamah ni anak perempuan kepada Umayyah bin Khalaf. Baik, Saleh ni dia ni siqah dari segi periwayatan hadis. Tetapi masa dia riwayatkan, dia kata daripada Abu Hurairah beritahu Nabi SAW sabda, fa inni ura fi kulli surah, aku boleh dilihat dalam semua rupa. Waktu tu berlaku ikhtilat kepadanya. Ikhtilat ni dalam ilmu hadis maknanya orang tu sampai ke tahap ada gangguan pada ingatan. Sama ada gangguan pada ingatan tu, kalau kita dah hilang rekod dia tak ada, kita punya handphone kalau zaman sekarang ni kita masuk virus habis itu hilang kalau tak sebab langit kita tak upload kan. Ataupun memang berlaku pada otak itu, dalam bahasa yang lebih teruk kita katakan betul. Tapi kita tak gangguan pada ingatan. So bila telah berlaku gangguan pada ingatannya, dia meriwayatkan hadis ini, mana dia cerita kepada orang yang ambil hadis berbeza. Oleh kerana itu ulama mengatakan tak boleh dikata sahih, tapi tidak boleh dikatakan palsu. Tidak dia dikatakan palsu. Sebab apa? Sebab dia asal orang siqah, dia bukan kaki pembohong. Cuma ni bila dia tua sikit, ingatan dia dah mula-mula pudah ingatan dia. Waktu tu mungkin dia riwayatkan itu. Baik. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani lagi, wa yumkin al-jam'u bainahuma bima qala al-qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi, ru'yatul Nabi SAW bi sifatihi al-ma'lumah idrakun 'ala al-haqiqah. Maka cuba kita tengok sebahagian daripada manusia dalam bila ada dua pendapat di kalangan ulama. Satu pendapat di kalangan ulama, kalau siapa bermimpi Rasulullah, mesti dia mimpi dengan sifat-sifatnya yang diketahui itu baru dah betul. Kalau tidak, tak betul. Ada orang yang pegang itu mutlak, dia pegang itu. Pasal apa? Dia pegang pada satu pandangan seperti Ibn Sirin dan Ibn Abbas tadi. Ibn Abbas pun dia tanya orang, kan? Dia tanya orang sifat daripada aku, kan? Baik. Satu lagi di kalangan para ulama mengatakan, siapa yang melihat Rasulullah SAW dalam tidur itu, dalam apa sifat dan keadaan pun tetap itu adalah kita mimpi melihat Rasulullah SAW. Cumanya an-nuqsan fil ra'i. Kalau ada kekurangan itu berbalik kepada orang yang bermimpi itu sendiri. Maka kita tengok Ibn Hajar Al-Asqalani bila dia mengukakan hadis yang kontradiktif antara dua ini, maka dia tidaklah bias kepada itu dan bias kepada ini. Kan? Tapi sebahagian daripada kita ada cenderung orang ini, kalau kita paksakan orang kena ikut yang ini, mana tahu tiba-tiba satu lagi yang betul, maka kita dah paksakan orang yang ni saja yang betul, kan?
Maka dipertemukan di antara dua riwayat yang kontradiktif itu. Maka kata Al-Qadhi Abu Bakar Al-Arabi, mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya yang diketahui itu idrak ala haqiqah, itu mengetahuinya secara hakikat. Maka mana yang dua ala ghairi seperti idrakul misal, maka melihatnya bukan dengan sifatnya, itu melihat misalnya. Maka kita balik, sebab masa kita dah tutup, kita balik kepada apa yang Imam Ghazali sebut tadi. Saya nak ringkaskan, saya dah baca banyak lah kan, saya ringkaskan. Maka di antara kalau tuan-tuan baca kitab Fathul Bari itu, sebahagian besar yang dibincangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini seolah-olah, saya kata seolah-olah, melihatkan bahwasanya penerangan beliau itu lebih banyak kepada yang pihak yang mengatakan mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa keadaan pun adalah benar. Dalam apa keadaan pun adalah benar. Dan itu sendiri conclusion yang dibuat oleh beliau. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri akhirnya bila dia potong sampai 4-5 muka yang saya sebutkan tadi, di dekat hujung tu dia sebut tentang pandangan beliau sendiri. Beliau sendiri pun menerima bahawasanya mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa keadaan dan sifat sekalipun, maka ia adalah tetap benar. Di antara ulama yang berpegang begini seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Qadhi Iyad, Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Qurtubi pun membuat kesimpulan yang seakan-akan sama juga. Kemudian di antaranya lagi Imam Ibn Abi Jamrah, banyak imam-imam yang menyebutkan begitu. Jadi memang ada dua pandangan. Satu, mesti kita lihat rupa sahabatnya. Kalau melihat dalam rupa yang asal, kita kena confirm itulah rupa yang asal. Zaman Ibnu Sirin, zaman Ibnu Abbas, okey. Kan? So bila orang tanya kepada Ibn Abbas, tanya kepada Ibn Sirin, orang yang tanya tu pun pernah tengok anak cucu Nabi bertentangan mata. Dia beritahu, aku tengok macam Hasan bin Ali. Betul Zaman kita macam zaman kita. Saya contohnya, tuan-tuan datang kepada saya, Ustaz, saya mimpi jumpa Rasulullah. Saya ni dengan sedikit pengetahuan yang ada tentang sifat-sifat Rasulullah tu, lalu saya berkata, Sifuli. Oh, macam saya ni apa saja jawab ni, macam Ibn Sirin kan, Sifuli. Kan, cuba cerita kepada saya macam mana ubah yang aku tengok kan. Lalu dia pun bagi tahu, maka di antara sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, daripada riwayat Sayyidina Ali, kita tengok tidak tinggi lambai, tidak terlalu rendah, rambutnya lebat, tidak keriting, tidak terlalu lurus, mukanya tidak cengkung, tidak tembam, bulat dan bulat seakan bukan bulat bola tu kan, bulat bujur, dan putih kemerahan, rambutnya lebat, sendi-sendinya nampak jelas, tidak banyak bulu di badan kecuali pada anggota tertentu, tapak tangan dan kakinya tebal, berjalan di langkah kakinya tanpa menyeret ke bumi, bagaikan sedang berjalan di tanah yang turun. Apabila dibandingkan seluruh tubuh badannya, itu di antara ciri-ciri sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang tu datang jumpa saya, dia kata saya lihat Rasulullah. Saya kata cerita macam mana aku lihat? Saya lihat seorang yang mukanya bulat bujur, dia bukannya cukup panjang, dia bukan tebal kan. Dia kata putih kemerah-merahan kan. Dia ada janggut lebat. Kemudian kening seakan-akan bersambung antara dua kening itu macam ada urat bila, tapi dalam itu tak dalam hadis. Kalau baginda marah, kelihatan urat itu di antara kening baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut ciri-ciri itu kepada saya pun pernahlah mengaji sikit dan Syekh Muhammad contohnya, saya pun katalah kepada, ya, kamu telah melihat. Baik. Apa kata orang yang melihat itu, dia mimpi itu sopa dengan jiran sebelah rumah dia, orang yang dia tengok. Jiran sebelah rumah dia putih kemerah-merahan,
alisnya pun dekat-dekat macam nak bersambung kan, kepalanya bulat bujur, janggut lebat, tetapi dia sendiri tahu dia lihat tu macam kawan di jalan dia kan, macam jiran sebelah rumah dia, tapi ciri yang dia beritahu pada saya tu dia tu semua. So siapa yang kita nak boleh confirmkan? Sebab ada kemungkinan dia melihat rupa yang lain, ada kemungkinan dia lihat rupa yang lain tapi sifat yang sama. Rupa yang lain tapi sifat yang sama, kita belum tahu apa yang dilihat dalam tidurnya. Baik, maka saya nak balik kepada cerita Imam Ghazali tadi. So Imam Ghazali bila dia beritahu tentang hati tadi, hati kita, kadang hati kita itulah yang memantulkan imej dalam mimpi kita. Kalau elok hati kita, jernih hati kita, maka insya-Allah apa kita lihat itu eloklah dan semakin sempurna apa kita lihat itu. So kalau hati kita berkarat tak elok, kadang-kadang boleh pantulkan juga imej. Tapi bila pantul imej dia dari tak elok. Tuan-tuan, kalau kita tengok satu cermin, kalau kita tengok satu cermin, ada orang pernah, ada setengah pihak pernah mengajarkan pameran cermin ajaib. Tuan-tuan tak pernah dengar cermin ajaib. Cermin ajaib ni, bila kita masuk dalam tu, dia buat ada cermin yang ada bulat begitu, ada yang melengkung begitu, kan, macam-macam cermin tu. So bila cermin tu dia melengkung kiri setengah tu, bila kita tengok bayang kita dalam tu, bayang kita menjadi begitu. Kan? Kalau melengkung ke depan begitu, muka kita begitu tengok, oh dia begitu ya, kan? Begitu tengok. Sebiji tak macam muka kita, sebiji tak macam muka kita. Tetapi bila kita tengok dalam cermin itu, siapakah yang ada dalam cermin itu? Objek siapakah? Imej siapakah yang ada dalam cermin itu? Imej kita, bukan imej orang lain. Walaupun tak macam muka kita, walaupun tak macam muka kita. Satu pokok yang berada di tepi kolam, kolam itu airnya jernih. Kemudian pokok itu, air kolam itu memantulkan imej bayang pokok itu. Ketika mana tidak ada alun riang Allah pada air itu, maka nampaklah agak-agak sempurna segi bayangnya. Tetapi ketika mana air kolam itu beralun berubah, maka bayang dalam kolam itu pokok tadi pun meliut-liut, lalu tak nampak pun macam pokok yang asalnya. Tetapi bila orang tanyakan kepada kita, cuba kamu kita saya, bayang dalam kolam itu bayang apa? Kita kata bayang pokok tu lah. Tapi maksudnya tak sama. Tak sama. Tak sama disebabkan sesuatu yang terjadi pada air kolam yang sedang berubah beralun itu. Tak sama disebabkan cermin itu direka bentuk dalam rupa yang sebegitu. Tak sama disebabkan cermin itu kotor sungguh sehingga nampak hidung saja, ataupun nampak pipi sikit saja, ataupun nampak dahi sikit saja. Cermin itu kotor. Tapi apa yang kamu nampak dalam cermin itu siapa? Kita lah yang kita lihat. Maka demikianlah perumpamaan yang kita buat. Kalau seorang itu dia melihat tidak dalam rupa yang asal ataupun ada kecacatan pada rupa baginda sallallahu alaihi wasallam, maka berarti ada sesuatu pada cerminan hati. Tetapi tidaklah menafikan bahawasanya yang dilihat itu memang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengikut pendapat ulama-ulama yang saya sebutkan itu. So kesimpulannya, kalau tanya saya, walaupun saya tahu kalau tuan-tuan tengok setengah asatizah yang lain, mereka cenderung kepada kalau tak sama terus reject, tak sama terus reject. Saya bila saya baca sendiri dalam ajar ini, sebahagian besarnya lebih kepada kecenderungan sebab Nabi sebut, Nabi tak kait. Nabi tak kait, Nabi sebut mutlak, Nabi tak kait. Kita tengok dalam ubah aku dan tak kait. Nabi kita kontrol ini dan berbagai nafas-nafas itu, macam-macam nafas Nabi guna Nabi kita kata sungguh. Habis itu kalau melihat dalam keadaan yang tidak elok macam mana, maka sebagian ulama menyebutkan itu balik kepada diri kita sendiri. Itu sebagai satu ingatkan, tengoklah apa kecacatan. Biasanya itu pengalaman sebagian orang biasanya begitu. Kalau dia melihat dalam keadaan yang agak buruk sifatnya, maka dia pun faham sifat yang ada pada dia. Cerminan itu pantul kepada diri sendiri. Tetapi mudah-mudahan ada kebaikannya. Jadi masalah dah panjang. Jadi itu saja kesimpulan yang saya nak buat. Memang benda ini ada khilaf di kalangan ulama.
Antara yang mengatakan mesti dengan sifatnya yang ma'rufah, dan antara yang mengatakan apa keadaan sekalipun tetap mimpi itu adalah benar. Cumanya kalau dengan sifatnya yang ma'rufah atau maklumah, maka dia adalah mimpi yang tidak perlu kepada takwil lagi. Tapi kalau sifat yang tidak boleh sebagai sifat-sifatnya, maka mimpi itu yang terjadi dan takwil, perlukan kepada takwil. Jadi itu sajalah perbincangan kita untuk pagi ini. Buat sampai semakin syukur bang. Jadi mudah-mudahan kalau apa-apa pun mungkin di kalangan tuan-tuan yang ada berpengalaman itu, sekurang-kurangnya begini. Saya teringat almarhum Profesor Dr. Harudin, bila orang tanya dia tentang Firuzullah, tidak ada sebagaimana rupa sifat yang sepatutnya saya layak. Jadi beliau jawab, saya menatang betul atau tidak melihat itu memang betul lah ingatan saya. Tetapi yang di hujung tadi beritahu, sekurang-kurangnya dalam tidur kamu itu hadir Rasulullah, itu benar. Sekurang-kurangnya dalam tidur kita yang datang Rasulullah dalam pikiran kita, yang datang Rasulullah itu sekurang-kurangnya alhamdulillah. Sekurang-kurangnya karena kita mengharapkan kebaikan daripadanya, insyaAllah. Mohon ampun dan maaf atas sebarang kekhilafan, tersalah kata, tutur bahasa, tingkah laku dan akhlak saya. Maka kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah, dan atas tutupan insyaAllah dah boleh seluar itu insyaAllah dengan tempat asal isyraq insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.